Semenjak ini bila ada berita tentang kenaikan gaji minimum, saya scroll nampak banyak video lah tentang kerisauan mengenai kesan rantaian gaji minimum. Okey, jadi dalam video ni jom saya bagi pandangan saya tentang kesan rantaian ni. Sebenarnya guys, kesan rantaian ni saya dah dengar sejak tahun 2013 lagi. Pada masa tu peringkat awal gaji minimum dilaksana dekat Malaysia. Baik, first of all, jom kita tengok apa maksud kesan rantaian ni. Kesan rantaian ni dia bermaksud apabila gaji minimum itu dinaikkan ke atas, jadi gaji golongan pertengahan ni dah merasakan bahawa jurang gaji diorang ni dah tak jauh. Jadi diorang pun minta majikan untuk naikkan gaji diorang juga. Yang dekat atas tu contohnya macam pengurus pun minta naik gaji juga. Jadi akhirnya majikan tak ada pilihan lain kecuali pindahkan kos ni kepada harga barangan akhir. Ini yang kita panggil dia sebagai kesan rantaian. Okey, katakanlah begini Katakanlah pada tahun 2025, kita tak naikkan gaji minimum. Kita tunggu sampai tahun 2030 baru kita naikkan gaji minimum. Kebimbangan pasal kesan rantaian ni pun akan muncul pada tahun 2030 juga. So, isu pasal kesan rantaian ni akan sentiasa berlaku setiap kali gaji minimum dinaikkan. Sebab tu saya sengaja petik berita pada tahun 2022 ni dengan tajuk Pantau Kesan Rantaian Gaji Minimum, nak tunjukkan dekat korang bahawa isu ni akan tetap wujud every time gaji minimum dinaikkan. Baik, sebenarnya kalau kita tengok siapa yang betul-betul nakkan gaji minimum ni? Majikan tak nak gaji minimum guys. Majikan, perniagaan, tak ada gaji minimum lagi dia suka. Yang nak sangat dan yang berjuang sangat untuk dapatkan gaji minimum ni adalah Kesatuan Sekerja. Sebab Kesatuan Sekerja percaya bahawa tanpa gaji minimum, majikan takkan sesekali berminat untuk naikkan gaji. Sebab itulah bila kita cerita pasal gaji minimum ni, kita tak boleh lihat daripada sudut majikan dan juga perniagaan sahaja. Kalau kita lihat daripada sudut majikan, of course kita hanya akan nampak kenaikan dari segi kos dan juga harga. Tapi kenaikan di dalam gaji minima ni pun kita perlu lihat daripada sudut pekerja juga. Macam mana kalau saya bagi tahu korang, apabila kita hapuskan sahaja gaji minimum ni, dia akan mampu menarik lebih banyak pelaburan masuk ke Malaysia. Korang setuju tak dengan pandangan macam tu? Sebab itulah dekat Singapura tak ada pun gaji minimum. Sebab kita kena faham, Singapura dia adalah sejenis ekonomi yang bersifat terbuka dan sangat kompetitif. Jadi dekat Singapura tu dia menggalakkan persaingan. Dan mereka akan sedaya upaya untuk tak buat benda-benda yang tidak disukai oleh perniagaan. Tapi kenapa kita tak boleh buat macam mana Singapura buat? Sebab ekonomi kita masih lagi wujud elemen-elemen proteksionisme ataupun perlindungan. Kita tak boleh buka ekonomi kita seluas-luasnya. Ada sektor-sektor tertentu yang kita kena lindungi. Sebab itulah dalam konteks ekonomi Malaysia ni, intervensi daripada kerajaan memang diperlukan. Kalau kita tak nak gaji minimum, boleh buka semua ekonomi kita. Tapi itu adalah something yang tidak boleh dilakukan dekat Malaysia pada ketika ini. Lagi satu, cuba kita lihat daripada sudut begini. Kenapakah ada majikan dan juga perniagaan yang sangat-sangat tak suka dengan gaji minimum? Sebab mereka percaya bila mereka naikkan gaji minimum tu, akhirnya kos itu akan ditransfer kepada barangan akhir. Tapi kalau kita lihat daripada sudut yang berbeza pula, keadaan ini hanya akan berlaku kepada sesebuah syarikat dan juga majikan tu jika peningkatan di dalam gaji itu tidak disertai dengan kenaikan lebih tinggi di dalam produktiviti. Jadi bagi mana-mana majikan yang percaya bahawa mereka bila naikkan gaji produktiviti tak naik, inilah majikan-majikan dan juga perniagaan yang akan terkesan dan akhirnya terpaksa memindahkan kos itu kepada harga barangan akhir. Tapi cuba korang fikir macam ni Katalah ada satu majikan ni yang mana apabila dia naikkan gaji pekerja dia sebanyak 10% sebagai contoh, pekerja dia tu boleh naik produktiviti sehingga 30%. Jadi disebabkan kenaikan di dalam produktiviti itu lebih tinggi daripada kenaikan di dalam gaji dia, majikan tak perlu pun nak pindahkan kos itu kepada barangan akhir. Jadi bagi majikan yang percaya bahawa apabila peningkatan di dalam gaji ini, mereka boleh translate kepada produktiviti yang lebih tinggi, majikan seperti ini tak perlu takut. But at the end of the day, apa yang sepatutnya berlaku dekat sini adalah majikan patut tahu the way forward adalah gaji minimum akan sentiasa dinaikkan. Jadi sama ada mereka setuju atau tidak, suka atau tidak, gaji minimum akan terus naik. Sekarang ni 1,700 bermula tahun 2025.
Tapi dia akan terus naik lagi. Katakanlah pergi kepada 1,900, naik kepada 2,100 dan seterusnya. Sampailah kepada 3,000. Jadi tidak ada cara lain kecuali majikan menyesuaikan diri mereka ke arah gaji minimum yang lebih tinggi ini. Dengan cara memastikan bahawa mereka dapat meningkatkan produktiviti daripada pekerja mereka. Supaya bila berlaku kenaikan dalam gaji minimum ni tak perlulah mereka transfer kepada pengguna dari segi kos tu. Dan at the same time bila mereka tak transfer kos tu kepada pengguna, harga barang mereka akan menjadi kompetitif. Okay guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video